Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So hari ni kita akan sambung kita punya review dalam topik dalam buku Intermittent Fasting, dan terima kasih kepada anda yang telah mendapatkan naskah anda, dan kepada anda yang belum, so jangan lupa untuk klik link di bawah untuk dapatkan naskah anda hari ini. Okey. So untuk hari ni, untuk video kali ni kita akan share tentang satu topik yang sangat penting ataupun sangat menarik dalam intermittent fasting, iaitu autophagy. Puasa mengaktifkan proses autophagy. Okey, so anda boleh go through, buka muka surat 71. So apa itu autophagy? So autophagy adalah berasal dari perkataan Greek yang bermaksud self-eating. So dia macam makan diri sendiri, macam pelik kan, atau macam cannibal sikit kan. Tapi sebenarnya self-eating atau autophagy ni adalah satu proses yang sangat-sangat penting sebenarnya dalam proses kita mencegah penyakit-penyakit kronik, especially penyakit yang dikaitkan dengan seperti kanser. So anda boleh lihat dalam tu, saya ada kongsikan there's one of the professor in Japan, Yoshinori Oshumi. So he's a Nobel Prize winner, di mana dia menghabiskan banyak usia dia actually tentang mengkaji tentang proses autophagy ni. Okey. So beliau telah membuktikan bahawa this concept is very very important, di mana puasa ni bila kita tak makan. Okey, konsep ni bila kita tak makan kan bila kita buat puasa sunat ataupun puasa wajib, puasa syar'i, ataupun kita buat intermittent fasting. So sebenarnya dalam masa kita tak makan ni, so bila kita makan, of course dalam masa at least 4 to 6 hours kita masih lagi menggunakan glukosa dalam darah kita daripada makanan tadi, dan seterusnya kita akan menggunakan glycogen dan kita akan menggunakan lemak. Okey, so boleh review balik topik yang ada saya kongsikan dalam YouTube sebelum ni. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe Dr. Marinda YouTube channel, so please subscribe sebab anda tidak akan ketinggalan dengan banyak info-info yang saya akan kongsikan. Okey. So dalam keadaan kita berpuasa sebenarnya, after certain time kan, di mana makanan dah tak ada, so badan kita ni dia very intelligent machine. So apa yang dia akan buat, so dia akan mengaktifkan satu proses yang kita panggil autophagy ni lah. So apa yang dia akan buat ialah, so bila dah tak ada makanan, so kita puasa kan, so kita dah tak makan, so dah beberapa jam macam tu, at least kita akan masuk fasa berpuasa sebenarnya at least minimum 12 hours. Okay, so bila dah tak ada makanan, so badan kita macam nak cari makan. So apa makanan yang boleh dia makan? So glukosa dah tak ada, so glycogen pun dah digunakan, so lemak pun dah digunakan. So dia akan lebih kreatif, di mana dalam sel kita ni ada a few organelle. So dia ada banyak organelle yang lain dalam kita punya sel. So apa yang dia akan buat, dia akan activatekan autophagy, ataupun kita panggil untuk lebih mudah actually recycle. Dan apa yang dia akan buat ialah dia akan tengok adjacent cell. So dalam sel kita kan ada banyak mitokondria lah, ada banyak lysosom, ribosom, banyak sangat organel-organel yang lain. So di mana ada ada organel-organel yang rosak, struktur yang rosak, di mana DNA dia dah mutasi ke, ataupun dia dah macam tak elok. So dia akan makan organel tersebut untuk jadikan sumber tenaga. So nampak tak? So berlaku dekat sini ialah actually reuse and recycle. So dia akan mencari, bila dah tak ada makanan lain, dan dia akan mencari sel-sel yang rosak ni untuk actually dimakan semula, autophagy, untuk menjadi sumber tenaga. So sebenarnya ini adalah satu proses pembersihan sel. So yang kita tahu, bila kanser berlaku sebenarnya adalah kerosakan dari segi mutasi DNA, di mana sel akan membiak tanpa kawan dan sebagainya. So kerosakan ini dah mula dikenal pasti oleh sel kita dalam proses autophagy. So dia akan makan dan dia akan gunakan itu sebagai sumber tenaga. So clean up the cell. So sel akan jadi lebih sihat. Dan ini hanya akan berlaku sekiranya kita berpuasa. So dalam keadaan biasa, di mana kita banyak makanan kan, banyak makanan kita makan tak berhenti-henti, itu akan menyebabkan badan kita sentiasa loaded with glukosa. So badan tidak akan menggunakan this process of autophagy, so dia tak akan macam kreatif mencari sebab makanan sentiasa dah tersedia. Okay? So that's why dalam proses kita buat puasa dan juga intermittent fasting, sebenarnya selain daripada kita bantu untuk menurunkan berat badan, so kita sebenarnya sedang activate satu lagi proses yang kita panggil autophagy. Dan autophagy ni sebenarnya memang hanya akan diaktifkan ketika kita berpuasa. So dia akan menggunakan semula sel-sel yang rosak sebagai sumber tenaga. Dan ini sangat-sangat penting. There's a lot of journal yang menunjukkan bahawa ini sangat-sangat penting in relation of prevention of cancer.
So jangan lupa dapatkan buku anda untuk tengok lebih jelas apa lagi rejim-rejim berpuasa yang kita boleh lakukan. Dan of course anda boleh buat puasa sunat Isnin Khamis atau selang sehari. Dan jangan lupa in between kita berpuasa tu, mulakan dengan intermittent fasting anda. Dan jangan lupa untuk dapatkan buku ni, intermittent fasting, dengan harga RM59 saja. Dan again, saya selalu kata ini adalah cara yang paling mudah dan paling efektif.